Di Ceritera ni kami cuba nak hidupkan kembali makanan-makanan klasik. Makanan tu cantik, di pinggan, sedap dan playful sikit. Mengambil idea dari luar negara, mengolah menggunakan barang tempatan. Itu adalah satu yang memberi kepuasan kepada saya. Ini sebuah cerita, diangkat kisahnya dari Ceritera Cafe. Mengadunkan hidangan Melayu juga gabungan sajian barat untuk citarasa pelanggan setempat. Menuntut ilmu dalam bidang kulineri dan molekular gastronomi menjadikan dia berperibadi serius bila beraksi di dapur. Ini kisah Chef Agusani atau mesra disapa Chef Ato. Oh, dia macam Gordon Ramsay Malaysia. Besi Malaysia. Sangat strict, sangat garang. Saya tak boleh kacau dia bila dia tengah betul-betul fokus. Susah sebenarnya nak faham kenapa orang perlu fokus macam tu sekali kan. Tapi dia kata, bila dah after few years baru saya tahu. Dia kalau tak boleh nak fokus tu, dia tak boleh nak hasilkan benda yang menarik lah. Sebelum saya kenal Chef Ato ni, saya cuma banyak melihat di televisyen chef-chef yang termasyur ni atau terkenal daripada overseas yang kebanyakannya dia sangat particular tentang dia punya persembahan. Tapi saya sendiri tak pernah ada pengalaman sehinggalah saya jumpa Chef Ato di mana saya nampak sendiri cara dia, telitinya beliau dan dia memang mengambil berat tentang dia punya persembahan. Saya teruja tengok macam mana daripada bahan mentah tu dengan pengolahan daripada haba dan rasa kita menjadi sesuatu yang sedap, sesuatu yang menarik dan cantik dan it gathers kawan dan orang yang kita tak kenal untuk merasai makanan tu. Itu yang saya rasa buat punca saya suka pada bisnes makan ni. Biarpun 10 tahun mengumpul pengalaman di Hotel Nun Jauh Beribu Batu di benua Eropah, kesungguhan Chef Ato dalam dunia masakan bermula sejak kecil lagi apabila melihat ibu menyajikan hidangan buat keluarga. Masak tu bermula daripada kecil, saya bantu ibu dekat dapur. So minatnya timbul di situ. Kemudian saya sambung belajar di UK, Thames Valley University. Jadi lepas tu saya dapat offer kerja di Hilton Group dan Royal Garden Group. Lepas tu tahun 2010 saya pulang ke Malaysia dan start bermulanya bisnes di Melaka dulu. Bila kita ada majikan ataupun bos orang asing, so training yang saya dapat dekat sana maknanya tidak ada pilih kasih lah. Tapi saya rasa kita sebagai orang Asia diberi lebih kerja lah daripada orang sana. Tapi saya tak pernah komplain lah. Saya suka je sebab itu satu challenge untuk saya. So, dan saya satu-satunya dekat seluruh grup Hilton tu, saya seorang yang anak Melayu kat situ. Jadi pengalaman kerja dengan professional kitchen yang buatkan saya rasa cukup untuk saya bawa balik ke Malaysia lah ilmu tu. Potensi berniaga dekat London memang ada, memang kita ada few offers. Tapi cumanya mungkin ke budaya dan accessibility untuk makanan tu susah nak dapat kat sana kan sebab jauh kan. Dan kita sebelum buka apa-apa perniagaan kita kena belajar dulu.
pasal saya nak balik Malaysia untuk belajar dengan arwah bapa saya lah. Saya nampak Chef Fatur tu sebagai aset yang perlu kita ketengahkan, tapi kita kena belajar basic dulu untuk berniaga. Saya cuba untuk buat kelainan sikit di masa di Melaka tu. Dia konsep ikan bakar. Jadi dekat ujung kampung pula tu, bukan di Bandar Melaka, di Umbai tu memang dah popular. Jadi bila nak cuba buat kelainan tu, ada yang terima, ada yang mengeluh jugalah. Dah namanya saya chef, jadi saya kena cuba dengan berbagai approach yang pada makanan tu lah. Okay, kita daripada Melaka tu sebenarnya market terlalu kecil. Bisnes ada hanya pada Sabtu dan Ahad saja. So the rest of 5 days tu kita memang buka saja je. So dengan ikan beli fresh, ikan kan tak tahan lama ikan fresh kan. 3-4 hari lepas tu dah rosak. So daripada situ kita belajar, okey kita tak boleh kat sini. Kita perlu bisnes yang 7 hari seminggu. Bukan hanya kepada Sabtu Ahad saja. So daripada situ kita fikir kat mana yang kita perlu buat. So arwah bapa pun dah meninggal kan, so kita berhijrah lah. Kita fikir okey tak boleh buat apalah, kalau kita teruskan juga akan banyak lagi duit yang akan dikeluarkan pada bisnes yang tak tentu tu. So kita pergilah ke KL, itu situlah. Di Ceritera ni kami cuba nak hidupkan kembali makanan-makanan klasik, makanan yang dah dilupakan, makanan yang dianggap renyah nak dibuat, makanan yang saya rasa makanan Melayu ni sebenarnya nilainya bagi saya sangat tinggi. Tetapi makanan Asia lah sebenarnya, bukannya hanya makanan Melayu, makanan Asia ni. Tapi makanan Asia kalah dengan makanan Barat. Kalau makanan Melayu dijual lebih daripada RM10 dah dianggap mahal. Tanpa mengambil kira makanan tu bahan dia digunakan fresh, renyahnya nak dibuatnya. Tapi kalah dengan makanan Barat. Padahal tak sama nilai dan harga yang sepatutnya lah. Macam Chef Fatur, dia suka, saya tahu kepandaian dia adalah modern food. Dia daripada pengalaman dia dekat luar negara, itulah dia yang diketengahkan. Tapi saya kata bukan hari-hari orang nak makan modern food. Kita perlu ada sentuhan Melayu tradisional pula. So daripada situ kita fikirkan kita pun tak nak buat menu Melayu yang terlalu common macam semua orang ada. So macam mana kita nak buat kelainan? So daripada kepandaian Chef Fatur, plating, dia buat food presentation dia, saya gunakan menu Melayu dan Chef Fatur yang cantikkan. Macam itulah. So itu yang gabungan Melayu dengan moden yang jadi kat situ. Supaya benda tu jadi lebih menarik, nampak lebih sedap. Orang tak makan orang tahu macam nak try macam tu kan. Presentation itulah main dengan peranan. Persembahan tu satu, ya betul menarik, tapi lepas tu mesti rasanya sendiri. Pengalaman saya kalau makanan Ceritera ni rata-rata saya boleh katakan yang rasanya memang sedap dan konsisten. Tak adalah kita datang hari ni rasa lain, besok rasa lain sikit kan. Dia konsisten. Dan saya juga tahu yang ini memang perangai chef lah. Dia kalau masakan dia tu memang dia nak pastikan supaya sedap. Saya suka make it enjoyable moment. Makanan tu cantik, di pinggan, sedap dan playful sikit. Jadi ada 3 elemen tu saya cuba untuk membuatkan pelanggan rasa terhibur dan teruja dengan pengalaman datang makan di Ceritera. Untuk nanti dekat Ceritera Cafe Denai Alam, kita akan buat gabungan 2 menu ni lah. Akan ada dalam 20 menu, 10 Melayu dan 10 moden menu. Dan kita akan beri banyak choice juga lah kepada pelanggan kan. Pasta-pasta memang ada dan beef short rib itulah saya rasa itu yang susah orang nak dapatkan.
Dalam Melayu biasalah kita ada daging salai, kita ada asam pedas, kita ada ikan bakar, benda macam tu juga saya nak bawa juga. Saya punya kegemaran peribadi adalah dia punya masak lemak daging salai. Kalau boleh ada yang kuah belimbing sikit tu kan, itu memang saya punya kegemaran lah. Tapi juga dia punya sambal, dia punya ulam-ulaman tu memang sedap dan ianya selalunya segar. Mixture tu ataupun percampuran dengan dia punya lauk utama dengan hidangan-hidangan tepi tu selalunya memang sangat kena. Interior sebenarnya agak rustic. Dia macam industrialist. Jadi buat ni sebab nak letak banyak painting yang ada. Jadi kami cuba buat sesuatu yang bare, open, tetapi ada touch kesenian Melayu di situ. Di sini pun sebenarnya karakter yang berbeza jugalah. Membuatkan cerita Raja dilainkan sebab dia ada dua dunia, moden dan tradisional. Kualiti dan rasa hidangan amat penting demi kepuasan pelanggan. Namun jika hilang deri rasa, pasti menjadi cabaran hebat buat insan bergelar tukang masak. Macam saya ada masalah, saya tak boleh nak bau. Jadi bila saya hilang deri bau saya, deri lain saya lebih sensitif, lebih peka. Punca saya tak sedar sangat, tapi bila saya balik ke Malaysia, bila kita buat sambal, buat belacan hari-hari, dan ikan bakar dan asap dan environment tu, itu yang buatkan saya punya sinus clog. Lepas tu dah buat operation 2 kali pun tak ada rezeki juga, masih juga tak boleh nak bau. Bila hilang deri bau, maknanya 50% diri rasa saya pun hilang juga. Tapi sebagai seorang chef, saya rasa agak rumit tanggungjawab tu. Jadi bila saya hilang deri bau saya cuba untuk mencantikkan, ambil effort yang lebih untuk mencantikkan makanan tu. Sebab sebelum kita nak beli makanan, kita akan perhatikan dulu daripada makanan tu, daripada segi rupa, warna. Sebab kita tak boleh beli, tak boleh rasa lagi kan. Jadi dari situ, penting rupa dulu, presentation dulu. Itu yang akan buatkan orang tertarik untuk membeli dan merasa. Kalau rupanya out, 50% chance adalah untuk dia tak beli. Setiap menu di Citra kita wajibkan untuk ada SOP dan kita buat test sendiri R&D sebelum kita keluarkan makanan tu. So Linda dan ada saya punya seorang staff saya dah di-train untuk merasai makanan tu, untuk kenal dan tepat macam mana yang makanan yang kita nak keluarkan tu. Masalah yang besar saya rasa adalah staff lah, masalah pekerja. Mendapatkan pekerja yang committed, yang ada drive kerja yang tinggi, agak sukar. So daripada saya start daripada Malaysia tu 2010 sampai sekarang, saya rasa saya hanya dapat dalam kurang daripada 10 anak watan yang betul-betul committed nak belajar dan nak bersungguh-sungguh dalam F&B.
bahan masakan penting untuk dapatkan fresh produk sangat susah dan sangat mahal dekat KL ni lah terutamanya kan. So kebanyakannya pada saya selalu dapatkan yang fresh, tapi bila kita dapat fresh tu harga tu mahal, kita tak boleh jual mahal. So benda tu selalu membuatkan saya macam susah nak letakkan harga pada pelanggan kan. So banyak juga kita terima feedback yang kadang-kadang food kita kadang-kadang mahal kan. Tapi diorang tak tahu yang sebenarnya bahan yang kita dapatkan tu memang sangat fresh, memang yang terbaik lah selalunya. Kita menggunakan bahan-bahan yang segar. Bahan-bahan yang segar itu kerja sebagai seorang chef ni dah 50% dah senang, dah siap sebenarnya. Kalau kita menggunakan bahan yang kurang kualitinya, kurang kesegaran dia, makanya kita perlu banyak pengolahan daripada segi bahan-bahan yang chemical yang lainnya. Kita perlu bantuan daripada MSG dan sebagainya. Tapi kalau makanan yang segar, makanan yang fresh ni, kita tweak sikit dah sedap insya-Allah. Jadi di situ yang pentingnya adalah menggunakan bahan-bahan yang segar dan terpilih. Saya kena kembali kepada asal-usul, kepada root saya. Inspirasi saya adalah daripada ibu saya sendiri. Ibu saya adalah cikgu sains rumah tangga. So, dia memang mengajar masak pun. So, saya amat adore cara dia menguruskan makanan di dapur. So, mak saya habis kerja walaupun kami ada bantu rumah, tapi balik kerja memang dia sendiri yang akan masak setiap hari. So pengurusan dapur dia tu memang cemerlang lah bagi saya, dengan cepat dia, dengan teraturnya. Setiap keputusan dan buah fikiran untuk mencetuskan hidangan terbaik di meja makan menjadi agenda utama dalam sesebuah restoran. Namun ianya satu cabaran bila pasangan bekerja dalam dapur yang sama. Bekerja dengan suami memang susah lah kan, sebab saya tahu dia terlalu profesional sangat. Saya tak boleh profesional, saya kena fun sikit, saya tak boleh serious all the time. So benda tu pun nak adjust pun ambil masa. Tapi bila kita fikir balik, saya kena hormat yang dia punyai kepakaran dia dekat situ. Kadang-kadang dia kena hormat juga apa yang saya rasa terbaik untuk kita. So daripada situlah kita kena cari keserasian sebenarnya. Pasangan sendiri kan, jadi kita nak bentuk, dia tidak ada pengalaman di dapur. Jadi industri kitchen ni dia sebenarnya sangat challenging, sangat mencabar, sangat demanding. Macam komando lah, dalam tentera tu dia komando lah. Yang saya nak buat boleh kalau nak cincai, tapi saya tak suka cincai, tak boleh cincai. Benda ni kita memberi orang makan, halalan thayyiban. Kita Muslim, itu nombor satu. Kalau halal tapi tak thayyiban, tak guna. So mesti seiring. So nak jadikan itu, nak bentukkan pasukan kita, apatah lagi nak bentukkan orang rumah kita sendiri, sebenarnya susah. Tapi insya-Allah alhamdulillah akhirnya dia faham. So bila PKP itu sebenarnya Linda lah lebih kuat sebenarnya daripada seluruh yang staff yang saya ada. Linda yang sebenarnya yang menjadi orang kuat lah. Linda merangkap marketing kita orang juga. So dia yang suka buat research, dia yang suka bersosial, dia yang suka mencari idea baru. Jadi bila dia ambil tanggungjawab tu, senang untuk saya menjadi kreatif, senang untuk saya untuk membuat challenge-challenge yang baru. Jadi tanggungjawab tu dipikul bersama. Linda juga sekarang dah masak juga. So alhamdulillah multitasking lah. Saya rasa gaduh, bertelaga itu adalah satu rahmat sebenarnya, bukan satu yang menjadikan setback kepada pasangan hidup yang berniaga. Kalau kita asyik setuju dengan semua perkara, saya rasa itu tak sihat sebenarnya. Sihat lagi gaduh, kalau bergaduh tu sihat. Saya kena buktikanlah yang benda tu bagus, idea tu menarik. Kalau tak, Linda akan vetokan benda tu tak jadilah. So dalam tengah saya rasa adalah untuk ada kesefahaman untuk beralah pada yang pendapat yang lebih tepat. Setiap hidangan pasti membawa 1000 kenangan.
Ketam Sambal Melayu, hidangan tercipta hasil air tangan Chef Ato yang dicetus ketika berkunjung ke Kota Singa. Saya teringat sewaktu trip saya bersama dengan isteri ke Kota Singapura. Kami makan di sebuah restoran di Bedok menjual Singapore Chili Crab. Jadi sewaktu kami di sana, kami sangat menikmati masakan itu dan kami kembali dan saya masih macam terpanggil untuk masak balik, tapi saya tidak mahu menggunakan resipi orang lain. Jadi saya cuba mengimprovisasi dan menggunakan elemen-elemen kemelayuan yang sedang didapati. Jadi saya dari situ timbulnya idea untuk mengeluarkan sambal ketam Melayu. Jadi kenapa dia berbeza daripada masakan sambal yang lain? Sebabnya penggabungan belacan, udang kering dan yang istimewanya daun kunyit. Jadi alkemi kepada makanan, tiga-tiga bahan yang saya gunakan itu menghasilkan sesuatu daripada humble, bahan asas yang sangat asas, menjadi sesuatu yang sangat istimewa dan disukai oleh pelanggan-pelanggan setia kami. Resepi sambal saya buat hari ini mungkin ada yang agak terkejut sebab saya menggunakan agak nampaknya simple tapi barang tu mewah Ada belacan, ada udang kering. Jadi kebanyakan kalau dah pakai bahan perasa kepada sambal itu menggunakan ikan bilis ataupun menggunakan udang kering, dia tak pakai belacan dah. Lagi satu, belacan itu pula kadang-kadang kalau kita lebih, dia akan menjadikan bau harum tu tak ada pada sambal tu. Tapi saya berani menggunakan kedua-dua bahan ini untuk sebagai bahan perasa saya. Sebabnya belacan itu diproses, saya tahu siapa yang membuatnya, daripada mana datangnya belacan itu. Udang kering itu saya beli di sumber yang saya percayai dan udangnya adalah udang kering grade A. Ketam itu hari ini saya menggunakan teknik mengukus. Kebiasaannya saya menggoreng. Tidak ada bezanya menggoreng ataupun mengukus. Cumanya bagi saya approach kepada mengukus itu lebih sihat, lebih bersih. Rasa tidak bertukar. Kebanyakan palate Melayu suka menggoreng. Tetapi hari ini saya buat teknik mengukus dan tidak ada salahnya di situ, dan saya rasa bila hasilnya tadi lebih sempurna bagi saya dan rasanya juga lebih segar lah sebab pengurangan penggunaan minyak itu sendiri. Bahan-bahan yang digunakan adalah cili kering telah dikisar lebih kurang dalam 200 gram, bawang merah 1 biji bawang merah besar, bawang merah sederhana 3 biji, bawang putih 3 biji, udang kering seperti saya kata tadi adalah 50 gram dikisar halus, belacan 1 sudu makan yang telah dibakar, daun kunyit yang telah lebih kurang dalam 3 helai daun kunyit dihiris nipis. Of course ada bahan perasa seperti garam dan gula. Saya menggunakan gula brown sugar. Boleh juga menggunakan gula Melaka kalau boleh didapati. Setelah dikisar asing kisar barang kisar itu adalah bawang merah, bawang putih, udang kering dan juga belacan bakar. Kemudian dikisar secara asing adalah cili kering. Kemudian kita menumis barang kisar itu. Setelah naik baunya, barulah kita masukkan cili blender yang kita kisar itu sehinggalah naik minyak. Kemudian kita akan masukkan belacan dan juga bahan perasa. Kalau nak masukkan aji boleh juga. Gula jangan masukkan terlampau awal. Nanti dia akan menjadikan sambal itu terlampau gelap Selepas kita mengukus, bila kita pastikan dagingnya sudah masak, jadi kita boleh menggunakan teknik menekan dengan cara halus, tekan dengan lembut. Tengok kalau ada, bila kita tekan tu ada resisten maknanya dia agak bouncy sikit.
Benda tak lembut sangatlah, maknanya kita tahulah. Dan juga kita nampak pertukaran daripada warna mentah telur itu menjadi kepada warna kuning yang lebih pucat. Dan juga dagingnya itu lebih pejal ya. Jadi masa itu adalah waktu yang sesuai untuk kita masukkan ke dalam sambal tadi yang kita tu. Jadi bila kita masukkan dalam sambal itu, waktu itu adalah waktu yang sesuai untuk kita masukkan daun kunyit yang kita potong-potong itu. Daun kunyit jangan masuk terlampau awal. Kita nak dia sebati rasa kunyit, daun kunyit itu akan keluar kepada sambal kita. Itu yang mengeluarkan aroma dengan ketam itu, mengeluarkan aroma yang tak dapat di sambal tumis yang lain. Dan akhir sekali, setelah dah sebati, barulah kita akan masukkan gula. Setelah masuk gula, jangan terlampau lama kita menggaul. Kita boleh, dah sesuai dengan rasanya, kita akan matikan api. Dan selesailah kita punya sambal ketam Melayu. Saya tambah lagi satu, iaitu makanan tradisi snack harian bangsa Suluk, bangsa Si Gypsy di Sabah, apple geragau. Sewaktu saya travel di sana, saya dapat menikmati makanan tradisi ini sewaktu saya pergi trip pada 2018. Dan saya pulang, saya cipta lagi satu dish yang agak moden, contemporary. Penggabungan bahan asas lagi sekali, yakni geragau, terdapat juga di pantai barat yang banyak digunakan di pantai barat negeri Semenanjung. Pencampuran juga Malaysia Timur, iaitu latok dan apple yang agak buah yang bukan buah tempatan ya. Bila saya buat sebelum saya roll dia, saya rasa dulu. Saya dip tiga-tiga ni saya makan. Jadi saya yakin yang ini adalah satu percampuran yang akan membuatkan orang teruja dan tertanya-tanya macam mana boleh ada surprise, yakni apple yang tak akan digunakan oleh orang lain. Jadi idea itu membuatkan saya rasa untuk mengambil risiko dan mencuba, sebab saya sendiri suka makan. Jadi saya terfikir pula macam mana saya nak menjadikan dia sesuatu yang unik. Jadi tapi simple. Jadi saya buat R&D, saya menggunakan Vietnamese pepper roll. Jadi di situlah terciptanya Vietnamese pepper roll menggunakan bahan inti latok, apple dan geragau. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Vietnamese roll saya ini adalah telur dadah sebagai kulit untuk penghiasan di bawah lapis kulit spring roll itu. Bahan intinya saya menggunakan, hari ini saya menggunakan wakame, juga sejenis rumpai laut, juga latok, lobak merah, geragau, apple yang telah disagat. Geragau yang saya gunakan tu saya toast dahulu, saya sangai dulu dengan biji-bijian. Juga saya menggunakan salad romaine sebagai bahan penyegarnya. Kemudian kita ambil sekeping paper rice dan kita celupkan ke dalam air di suhu bilik. Kemudian kita akan place it, letak di atas kain dapur itu. Tujuan kain dapur itu adalah untuk senang untuk kita untuk mengangkatnya dan untuk membungkuskan bahan-bahan yang telah kita letakkan di tengah paper roll tu. Itulah tujuan dia. Kalau kita boleh letak je di atas meja, kita boleh letak di atas kayu, tapi bagi saya sendiri, personally, saya suka letak di atas kain yang bersih
senang untuk saya nak membalutnya. Jadi kemudian setelah kita letak dengan selesa, kita akan bolehlah buat seni hiasan sikit untuk kalau kita suka. Saya menggunakan bahan hiasan saya latok, ebiko dan juga micro salad. Kemudian kita akan letakkan sekeping telur dadah yang nipis yang telah kita potong 4 segi tepat, letak ke atas bahan hiasan dan kita bolehlah untuk membuat tindihan intinya satu demi satu. Saya menggunakan wakame pada hari ini. Saya juga menggunakan romaine salad, apple yang saya sagat, geragau, bijian dan juga bawang putih goreng. Kemudian kita terus menggulung seperti kita menggulung tikar dan kita akan letakkan di atas pinggan. Boleh untuk dipotong, boleh juga dimakan begitu tanpa dipotong. Sosnya pula, saya ada berbagai-bagai jenis sos yang di luar sana tu, tapi saya hari ini saya buat 2 jenis sos. Yang satunya saya menggunakan daun ketumbar, satu lagi saya menggunakan cili padi Thai merah. Ini juga adalah idea yang saya dapat sewaktu saya pergi bercuti berbulan madu lah di Venice, Itali. Waktu tu musim panas. Lepas tu kami buat trip ke Rome. Jadi di situ ada gelato, aiskrim. Sangat banyak keluar waktu musim panas. Jadi memori yang indah tu saya teringat dan saya nak buat satu kelainan. Sebab saya bosan menggunakan vanila dan bahan-bahan import yang lain. Saya cuba nak memodern, contemporary-kan tapi resipi daripada negara barat. Saya cuba menggunakan bahan-bahan daripada yang dapat di Asia, khususnya Malaysia lah. Jadi air mawar dan juga pistachio. Penggabungan itu saya gabungkan dengan krim dan juga susu pekat manis dan juga sedikit garam yang saya akan pukul di atas di dalam bowl yang telah saya sejuk bekukan. Kemudian saya akan letakkan dalam mold selama 6 ke 8 jam. Setelah itu, saya akan mengeluarkannya sekejap selama 10 minit di suhu bilik. Barulah saya akan memotongnya untuk diletak di atas pinggan. Seni hiasannya adalah saya membuat buih daripada buah stroberi dan juga buah limau. Jadi rasanya agak masam untuk kontraskan rasa manis daripada air mawar pistachio aiskrim saya. Pistachio itu bagi saya akan keluarkan minyaknya yang akan memberi rasa kepada aiskrim kita tu. Kalau kita panaskan sekejap, boleh juga dalam oven, boleh juga di atas pan. Toast tanpa warna, hanya untuk mengeluarkan minyaknya saja dengan api suhu yang sederhana. Bukan mudah menyajikan hidangan yang mampu membawa pelanggan kembali bertandang ke restoran semula. Namun itulah penghargaan termahal buat seorang chef. Kepuasan tu bila kita dapat idea yang baru, idea yang fresh. Saya tak nafikan saya juga mengambil idea daripada chef dari seluruh dunia. Dan kita cuba mengolahkan
menggunakan barang-barang tempatan. Banyak produk-produk tempatan yang saya belum lagi exploit, buah-buah hutan, ulam-ulaman tempatan, herbs yang ada di tanah Melayu sendiri. Mengambil idea dari luar negara, mengolah menggunakan barang tempatan. Itu adalah satu yang memberi kepuasan kepada saya. Cerita kafe penuh kisah jatuh bangunnya. Namun semangat melihat ia terus melangkah jauh tidak pernah hilang. Malah semakin tekad untuk terus berkembang. Potensi itu sangat besar. InsyaAllah, saya rasa jika diberi peluang, kita dapat sokongan daripada ramai orang. So di Cerita ni kita ada dua dunia yang berbeza dan menu tu pun sentiasa diulah-ulah, diubah-ubah. So daripada customer dulu sampai sekarang memang tak pernah bosan dengan food kita. Itu yang saya rasa itu adalah satu kelebihan Cerita lah yang saya rasa. Saya taklah handal sangat, tapi asasnya kalau kita kenal produk dan bahan yang kita gunakan itu, faham tujuannya, jadi kita boleh untuk mengolahkan menjadi sesuatu yang palatable. Saya dapat peluang untuk tengok chef prepare makanan tu sendiri. Dia yang sediakan, dia yang susun aturkan persembahannya tu, dan itu secara tak langsung memberikan kita satu persepsi yang wah, kalau macam tu sekali dia sediakan makanan ni mesti rasa best, dan dianya akan memberi kita pembuktian bila kita rasa dan memang rasanya sedap, dan itu memberikan kita keyakinan yang persembahan mereka dan makanan mereka tu sendiri memang sedap. Dalam keadaan MCO tahun lepas dengan krisis COVID-nya, saya dapat nampak yang rata-rata banyak pengusaha makanan terjejas ataupun tidak terkecuali lah daripada apa yang berlaku. Dia dengan tim dia mencari idea baru. Diorang buat pack food, diorang buat persembahan pack food tu sendiri pun nampak menarik. Jadi itu saya rasa satu inisiatif atau satu kreativiti yang penting. Jadi saya nampak usaha mereka untuk menambahkan keunikan dan juga mencari jalan supaya makanan mereka masih boleh dipersembahkan dan dikongsi dengan masyarakat di luar. Alhamdulillah, ada je rezeki untuk kami, sebab kami pelbagaikan ruang untuk berniaga itu. Kami tidak terikat hanya di restoran. Kekuatan kami di catering dan juga pack food. 70% makanan Cerita lebih kepada catering. So maksudnya banyak event, corporate event, kan, private event yang kita keluar dan menyediakan makanan untuk klien. Tapi bila pandemik ni berlaku, hampir ke 90% daripada makanan kita disediakan dalam bentuk pack, tapau. Tapau yang affordable yang boleh. So kita tukarkan konsep tu supaya kita matchkan kepada keadaan yang berlaku sekarang. 2015 kami masuk pertandingan SME yang dianjurkan oleh SME tentang modul perniagaan Small Business Entrepreneurship. Jadi kami menjadi johan pada tahun 2015 itu. Itu adalah sesuatu yang Cerita sebagai satu pasukan berjaya untuk menang pada tahun itu. Mengambil kira zaman PKP itu, saya sedar yang pack food, makanan sediap masak menjadi satu yang keperluan di Malaysia ni dan menjadi satu yang popular. Jadi saya nampak Cerita untuk membuat kilang kecil untuk kami mengeluarkan makanan bungkus yang disteriliskan macam retort food.
So untuk lebih senang di approach bukan hanya di Lembah Kelang tetapi di seluruh Malaysia, insya-Allah. Kita akan boleh berkembang sekiranya kita masih mendapat sambutan dengan ramai orang kan. So kita start the business daripada kecil. Sekarang pun masih kecil, tapi kita grow organically. Maksudnya kita tak menggunakan influence selebriti sangat. Kita tak perlukan viral menu sangat. Kita grow secara semula jadi. So dalam masa 5 tahun saya harapnya yang macam chef plankan juga untuk food kita ada di serata dunia lah. Itu yang kita plankan supaya food kita dapat di-retotkan, dapat dibuat dengan tahan lama 6 bulan kan. Sebenarnya saya tengah mencari kilang pun untuk bulan 3 ni. So saya harap kalau kita boleh start bulan 3 ni, hopefully dalam masa 5 tahun, benda tu tak mustahil untuk Ceritera ada dekat mana-mana. Harapannya supaya Ceritera boleh bertahan dari segi dapat bertahan perniagaan kami ni sampai lama lah kan, 20 tahun lagi insya-Allah, dan kita dapat mencari tim yang bagus supaya Chef Fatur boleh buat macam dari saya punya plan. Sebenarnya saya nak chef ada training school dia sendiri, sebab apa yang dia ada tu sangat rugi sebab dia kan makin meningkat kita kan. Sangat rugi tak dipaskan kepada orang lain yang boleh. Itulah harapan saya supaya benda tu tak mati kat situ. Kita boleh create another Chef Fatur di masa akan datang. Itulah saya punya harapan sebenarnya. Harapan saya untuk Ceritera untuk boleh melebarkan perniagaan kami global, produk makanan retort kami supaya sampai di kawan-kawan yang ada di luar negara. InsyaAllah nanti kami akan pergi ke arah situ. Dari hidangan Melayu membawa ke cita rasa Barat, inilah kekuatan Ceritera Cafe. Semoga terus hebat merangsang rasa dengan sajian baru yang istimewa untuk pelanggan setia.